لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: فاتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق Allahul Azim. Sidang hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, saya berpesan kepada diri saya dan sidang hadirin sekalian, marilah kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan suruhannya, bukan hanya dalam bentuk teori, tetapi dalam bentuk praktikal, melaksanakan suruhan-suruhan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Begitu juga meninggalkan segala larangannya. Bukan larangan hanya disebut di mulut, tetapi larangan tersebut dilaksanakan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya berjayalah mereka yang bertakwa kepada Allah, pasti akan mendapat balasan yang baik, sama ada hidup di dunia maupun di akhirat. Sidang hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita bermuhasabah, meneliti dan melihat sifat-sifat orang-orang yang beriman yang harus ada dalam diri kita. Sama ada kita rakyat, sama ada kita pemimpin, siapa sahaja kita mesti memiliki sifat-sifat yang memenuhi karakteristik perilaku yang terjemah dalam ibadah dan juga hubungan kehidupan kita sesama kita ataupun disebut interaksi sosial. Maka sifat-sifat orang beriman ini mestilah ada kepada kita. Yang pertamanya ialah sifat takwa. Takwa adalah kesadaran mendalam tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan usaha untuk kita menjauhi diri kita daripada dosa dan noda, bahkan sampai kepada tindakan-tindakan yang boleh membawa kecelakaan terhadap diri kita dan orang-orang lain. Orang beriman berusaha untuk hidup dalam takwa dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka benarlah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah kamu sentiasa bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Itulah sifat takwa bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang kedua ialah sifat yang perlu ada kepada orang yang beriman ialah keimanan. Iman adalah yakin, keyakinan yang kuat terhadap Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, malaikatnya, dan hari kiamat. Orang beriman meyakini dan mempercayai seluruh ajaran dalam agama Islam,
tanpa ada keraguan. Seperti yang dinyatakan oleh pengkuliah sebentar tadi, bagaimana seorang Islam meragui tentang hukum Islam, tentang peraturan Islam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, "Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Ini yang dinyatakan dalam Al-Quran. Orang-orang beriman dan juga para Rasul alaihi wassalatu wassalam akan beriman, akan menyatakan keimanan mereka kepada Allah. Beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka oleh Allah. Begitu juga kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, para malaikat, dan beriman kepada hari kiamat. Ini menunjukkan keimanan. Seseorang yang boleh disifatkan sebagai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ia meragukan sedikit pun apa yang ada padanya ketika ini. Ia tetap berpegang dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Tetap beriman meskipun mihnah dan juga tribulasi yang dilalui olehnya, maka keimanan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus istiqamah biarpun apa sahaja yang berlaku, biar apa sahaja hujan dan badai yang menimpa. Itulah sifat orang yang beriman. Perkara yang ketiga, ikhlas. Orang yang beriman berusaha melakukan amal perbuatan dan ibadah dengan niat yang murni dan tulus, hanya kerana Allah semata-mata, bukan untuk pujian, bukan untuk meraih populariti ataupun keuntungan duniawi, tetapi yang dilakukan adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sama ada perkara yang dilakukan itu kecil di mata manusia, tetapi ianya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak kami perintahkan mereka itu jin dan manusia, melainkan untuk mengibadatkan, mengabdikan diri kepada Allah dengan penuh ikhlas, dan bagi mereka agama sebagai panduan dalam kehidupan mereka. Begitu juga yang keempatnya, sifat orang beriman ialah sabar. Sabar adalah sifat menahan diri daripada menghadapi cubaan, kesulitan, ujian hidup. Orang beriman tetap sabar dalam menghadapi segala situasi dan percaya bahawa Allah akan memberikan kepada mereka yang terbaik. Maka benarlah kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Sifat yang perlu ada kepada orang beriman ialah bersabar. Bersabar menghadapi segala ujian yang menimpa mereka, serta sabar melakukan perkara ma'ruf, sabar meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sifat yang seterusnya ialah sifat orang beriman, iaitulah syukur. Mereka sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman bersyukur atas segala nikmat dan kurniaan yang diberikan oleh Allah, baik yang besar maupun yang kecil. Mereka mengakui bahawa segala yang mereka milikinya adalah berasal
berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya meminjam daripada Allah, maka nikmat yang Allah taala berikan kepada mereka, mereka bersyukur. Maka mereka meyakini janji Allah seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya orang-orang beriman mempercayai bahawa Allah Ta'ala menjanjikan jika sekiranya kamu bersyukur, kami akan tambah nikmat, rahmat, keberkatan kepadamu. Sebaliknya jika kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat bahawa azab Allah Subhanahu wa taala amat pedih. Kemudian seterusnya sifat orang beriman yang keenam ialah keadilan. Orang beriman berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, baik dalam urusan pribadi, baik dalam urusan yang berkaitan dengan masyarakat, baik dalam urusan yang berkaitan sosial, ekonomi dan politik. Bukan hanya mulut mengaku beriman kepada Allah, tetapi tindakan mestilah dilakukan di atas prinsip keadilan yang mana kita diperingatkan setiap hari Jumat. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintah kamu agar melakukan keadilan dan ihsan kepada sesiapa sahaja dalam kalangan kamu. Mereka mestilah menghindari penindasan, perlakuan yang tidak adil terhadap sesama manusia, terutamanya di kalangan umat Islam yang satu syahadah, yang satu kalimah, yaitulah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang kita tengok hari ini, kafir ditantang, yang Muslim dihina, dicerca. Bahkan ada di kalangan mereka yang gamak memperkatakan sesuatu kepada tuan-tuan guru dengan ungkapan-ungkapan yang tidak sanggup kita dengar, tidak sanggup kita lihat. Tetapi kepada golongan kufar, mereka menatangnya seperti menatang minyak yang penuh. Terusnya sifat orang yang beriman ialah berkasih sayang. Orang beriman memiliki kasih sayang terhadap sesama makhluk. Mereka membantu orang lain dalam kesulitan dan bersimpati terhadap penderitaan orang lain. Diutuskan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang disifatkan dalam surah Muhammad, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersangatan keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang di kalangan mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita bahawa orang yang beriman mesti mengasihi saudaranya lebih daripada mengasihi dirinya sendiri. Digambarkan cacatnya iman seseorang itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak beriman, yakni tidak sempurna, cacat iman seseorang itu, sehinggalah ia kasih kepada saudaranya seperti mana ia kasih kepada dirinya sendiri. Inilah sifat orang beriman, berkasih sayang dalam kalangan mereka. Seterusnya yang ke-8,
sifat orang beriman ialah toleransi. Orang yang beriman menghargai perbezaan pendapat dan keyakinan orang lain selama ianya tidak melanggar ajaran agama Islam. Berbeza dalam ijtihadnya, tetapi tidak berbeza dalam hal-hal berkaitan dengan akidah. Hal-hal yang menyebabkan Islam diletakkan di belakang. Sepatutnya Islam diletakkan di tempat yang sepatutnya. Mereka, orang beriman, menjunjung tinggi sikap saling hormat menghormati. Tetapi dalam hal-hal yang tidak bercanggah dengan dasar-dasar Islam. Bahkan dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kamu di atas dasar ketakwaan dan jangan kamu tolong-menolong, bantu-membantu di atas permusuhan dan juga dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sifat orang yang beriman yang ke-9 ialah bermurah hati, kemurahan hati. Orang yang beriman murah hati dan dermawan terhadap sesama mereka. Mereka memberi bantuan kepada yang memerlukan tanpa mengharapkan balasan. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang beriman dalam surah Taubah, yang mana Allah Ta'ala menyatakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah itu serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda mereka dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Sifat orang yang beriman sanggup meskipun mereka terpaksa melepaskan keperluan kepentingan mereka sendiri, seperti mana yang dirakamkan dalam Al-Quran. Golongan Ansar yang ada isar, kesan daripada sayangnya kepada kaum Muhajirin, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ada isar, terkesan dengan kesulitan yang berlaku kepada kaum Muhajirin meskipun mereka juga dalam keadaan susah, tetapi sayangnya mereka kepada sesama muslim sehingga mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yang merupakan sifat orang-orang yang beriman, iaitulah bermurah hati. Terusnya sifat yang terakhir, orang beriman mestilah ada kepatuhan kepada Allah dan Rasul. Orang beriman mentaati perintah Allah dan Rasulnya yang mana dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis. Mereka berusaha menjalankan ajaran-ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, tanpa ada ragu-ragu, tanpa ada was-was. Mereka melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Maka benarlah kata Allah di dalam Al-Quran, wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, mereka itulah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka bersama-sama golongan para nabi, yang mereka itu sama-sama mendapat nikmat di atas ketaatan mereka kepada Allah dan kepada Rasul. Iaitulah pasti mereka akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang
di kalangan alim ulama, di kalangan wali-wali Allah, mereka yang cinta kepada Allah, mereka yang cinta kepada Rasul. Bahkan di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka itulah yang sebaik-baiknya dijadikan sebagai rakan taulan dalam kehidupan kita. Sidang hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, saya nyatakan di sini 10 sifat orang beriman. Maka kita periksalah, perhatilah apakah kita mempunyai ke-10 sifat dan ciri-ciri orang-orang beriman, agar kita termasuk dalam golongan yang Allah Subhanahu wa taala rangkumkan kita sebagai mereka yang berjaya, sama ada hidup di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wa kafa, salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Sidang hadirin jemaah-jemaah yang berbahagia, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya dan sidang hadirin sekalian, marilah sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dikala nyawa masih ada, kesihatan masih ada, kekuatan akal fikiran masih ada, selagi mana masjid tidak tertutup pada mata kita, surau tidak tertutup pada mata kita, maka gunakanlah nikmat yang Allah Ta'ala berikan untuk kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjulang agama Islam yang bukan hanya kita tuturkan pada lidah kita, tetapi kita pastikan ia menjadi suatu pengajaran, ikutan dalam kehidupan kita. Marilah pada hari Jumaat yang berbahagia ini kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidil mursalin warḍallahu 'an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك الأمين الكريم سلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة وجميع الأسرة الملكية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. اللهم انصرنا في كل مكان وفي كل زمان على اليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين والمنافقين والفاسقين والظالمين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين في الامتحان بالدنيا والآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله.